Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal bin Muhammad Ustaz, mengambil khusus falsafah dan dasar. Jadi pada hari ini saya ingin membentangkan laporan kerja khusus saya berkenaan dengan pelbagai peringkat pendidikan di Malaysia. Seperti mana kita tahu, pendidikan ni adalah amat penting bagi rakyat sebuah negara. Yang mana pendidikan ni mestilah menghasilkan seseorang rakyat yang mendapat ilmu, kemahiran dan juga nilai. Kita ada banyak peringkat-peringkat yang ada dalam pendidikan di Malaysia. Sebagai huraiannya adalah prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Baiklah, untuk yang pertama ataupun poin yang pertama adalah saya nak terangkan laporan berkenaan dengan pendidikan pada tahap prasekolah. Okey. Apakah itu pendidikan di tahap prasekolah? Pendidikan tahap prasekolah ini adalah pendidikan yang mana kita nak pelajar ataupun kanak-kanak yang berumur daripada 4 hingga ke 6 tahun merasai ataupun menghadapi satu pendidikan yang formal, sedikit formal di prasekolah. Jadi ini adalah proses perubahan daripada pendidikan tidak formal kepada pendidikan formal, sedikit formal di peringkat prasekolah. Jadi pada tahun 1950, tadika swasta pada ketika itu sangat aktif di bandar. Jadi pada ketika itu ramailah ibu bapa yang mempunyai pendapatan yang tinggi yang tinggal di bandar menghantar anak mereka ke prasekolah, yang mana digerakkan oleh institusi-institusi tadika swasta. Kemudian pada tahun 1970, KEMAS yang mana Jabatan Kemajuan Masyarakat ini pula menggerakkan pendidikan prasekolah di peringkat luar bandar. Jadi kita tak naklah pelajar-pelajar daripada luar bandar ini tidak mengecapi nikmat ataupun tidak berpeluang untuk menghantar anak-anak mereka ke prasekolah. Jadi KEMAS menggerakkan pendidikan prasekolah ini di peringkat luar bandar. Kemudian pada tahun 1980, Jabatan Perpaduan Negara komited dalam menggerakkan prasekolah untuk golongan miskin. Jadi kita tak naklah ada golongan yang kaya saja ataupun sederhana saja yang mampu menghantar anak mereka ke peringkat prasekolah. Kita nak pendidikan ini dirasai oleh semua orang. Jadi pada ketika itu kerajaan yang mana Jabatan Perpaduan Negara komited untuk memberikan pendidikan di peringkat golongan miskin untuk pendidikan prasekolah. Kemudian pada tahun 1992, satu program yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu program Annex. Program Annex ini diperkenalkan untuk membantu golongan miskin yang syarat miskin untuk mereka mengecapi ataupun dapat pendidikan prasekolah untuk kanak-kanak mereka yang berumur pada 4 hingga 6 tahun. Okey, baiklah, kita pergi kepada tahap ataupun peringkat pendidikan yang kedua, iaitu peringkat pendidikan sekolah rendah. Apabila pelajar-pelajar prasekolah tadi sudah menghabiskan pelajaran di tahap prasekolah, maka mereka akan berpindah pada peringkat sekolah rendah. Saya bahagikan peringkat sekolah rendah ini kepada dua bahagian, yang mana pertama selepas kehadiran penjajah dan yang kedua adalah selepas kemerdekaan. Baiklah, selepas kehadiran penjajah, pendidikan pada tahap sekolah rendah ini dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan Inggeris dan pendidikan vernacular. Pendidikan Inggeris ini kurikulum dia berorientasikan pendidikan di British. Jadi tahap pendidikannya lebih tinggi. Tetapi pendidikan vernacular pula adalah pendidikan atau sekolah yang mana berasaskan bahasa ibunda. Sebagai contoh, sekolah Melayu, sekolah Tamil dan juga sekolah Cina. Pendidikan yang pada ketika ini agak diskriminasi sedikit. Sebab apa? Lebihnya pelajaran daripada pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah Inggeris. Yang ini mewujudkan bahawa sekolah Inggeris ni lebih berkualiti ataupun lebih high class daripada sekolah
sekolah vernakula. Maka dengan itu pada tahun 1950 laporan Barnes menubuhkan sekolah kebangsaan, cadangan untuk menubuhkan sekolah kebangsaan untuk perpaduan. Yalah, kalau kita tengok sekolah Cina dengan kaum Cina saja, sekolah Tamil dengan kaum Tamil saja, sekolah Melayu dengan kaum Melayu saja. Jadi tidak dapat menyatukan perpaduan di antara tiga kaum. Dan sekolah Inggeris pula dia lebih kepada orang-orang yang berprofil tinggi. Jadinya laporan Barnes ini ditubuhkan untuk menyatupadukan kaum ini. Kemudian pada tahun 1991 kaum Cina kurang selesa dengan laporan tersebut, takut-takut bahasa ibunda mereka akan hilang jikalau satu sekolah kebangsaan ditubuhkan. Maka laporan Fenwu telah dikeluarkan untuk membangkang laporan Barnes ini. Okay? Kemudian saya pergi kepada selepas kemerdekaan. Selepas kemerdekaan pada tahun 1991, yang mana Akta Pelajaran 1991 gabungan daripada dua dokumen, iaitu dokumen laporan Abdul Rahman Talib dan Penyata Razak telah digabungkan menjadi Akta Pelajaran 1991. Kemudian telah menghasilkan kurikulum yang bercorak kebangsaan. Jadi di sinilah terbentuknya sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan, yang mana kita nak bagi pelajar-pelajar ini atau kita tetapkan sekolah-sekolah ini untuk menjadikan sekolah tersebut bahasa pengantara adalah bahasa kebangsaan. Seterusnya pada tahun 1971 hingga 1975, Rancangan Malaysia Kedua memfokuskan pendidikan dengan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah secara beringkat setelah peristiwa 13 Mei 1969. Jadi seperti mana yang kita tahu, pada tahun 13 Mei 1969 satu pertumpahan darah antara kaum berlaku, kaum Cina dengan kaum Melayu. Jadi peristiwa ini sangat memberi kesan. Maka dengan itu pada tahun 1975 ini Malaysia telah merancang untuk menetapkan bahasa pengantar di semua sekolah, tetapi dengan secara berperingkat. Kemudian pada tahun 1979, pada ketika itu Tun Dr. Mahathir dan juga beberapa orang menteri lain telah membuat satu perjumpaan dan menghasilkan satu laporan kabinet untuk menstrukturkan kembali sistem ataupun kurikulum pendidikan pada ketika itu. Antara isi dalam laporan tersebut adalah untuk menekankan sukan dan kurikulum di sekolah serta penekanan terhadap kemahiran 3M, iaitu menulis, membaca dan mengira. Kemudian pada tahun 1983 KBSR diperkenalkan, yang mana KBSR ini menekankan kepada pembentukan intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kemudian dalam KBSR ini, sebelum itu KBSR ini adalah kurikulum baru sekolah rendah. Kurikulum baru sekolah rendah ini diperkenalkan mata pelajaran baru seperti pendidikan moral, amalan perdagangan, subjek alam dan manusia. Kemudian pada 1988 pula pemurnian pula berlaku pada ketika itu. Daripada kurikulum baru sekolah rendah ditukarkan kepada kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dan pada tahun 1994 diperkenalkan pula kurikulum standard sekolah rendah, yang mana dalam kurikulum bersepadu sekolah rendah ini terdapat kelemahan, yang mana ada satu subjek ini, iaitu subjek alam manusia. Subjek alam manusia ini hanya terpecah kepada tiga, iaitu sains, geografi dan sejarah. Disebabkan pemesatan ekonomi teknologi berlaku, sains dan teknologi berlaku, maka kesedaran kepada peringkat kerajaan untuk melahirkan KSSR bagi memantapkan ilmu sains di kalangan pelajar. Kemudian falsafah pendidikan kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1996, yang mana berfokus kepada intelek, emosi, jasmani dan rohani untuk melahirkan rakyat yang boleh menyumbang kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Kemudian pada 1999 dasar pendidikan kebangsaan diperkenalkan. Dan pada tahun 2002 pula sekolah bestari dan juga sekolah wawasan telah dicadangkan. Sekolah bestari yang mana memfokuskan
sekolah-sekolah ini untuk mengadakan pembelajaran secara berteknologi. Manakala sekolah wawasan ada satu cadangan yang mana untuk menggabungkan sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan, mereka belajar di tempat yang lain tetapi mereka menggunakan prasarana yang sama. Contoh dewan, gelanggang permainan, padang. Bila belajar mereka asing, tetapi bila mana bermain, bila ada satu aktiviti mereka akan bersama. Jadi wujudnya satu komunikasi antara pelajar Chinese, pelajar Melayu dan juga pelajar India dalam keadaan sekolah wawasan. Tetapi ada mendapat kekangan apabila ada beberapa NGO yang melawan ataupun menentang sekolah wawasan. Kemudian pada tahun 2003, PPSMI yang mana menjadi isu panas pada ketika itu telah dilaksanakan. PPSMI ini adalah pengajaran sains dan matematik ditukar daripada bahasa Melayu ditukar kepada bahasa Inggeris. Kemudian pada tahun 2003 itu juga diperkenalkan pendidikan wajib, yang mana kerajaan telah mengusulkan ataupun mewajibkan semua keluarga ataupun ibu bapa untuk menghantar anak mereka belajar di sekolah pada ketika umur 6 tahun, mewajibkan semua. Ini adalah sebab nak memastikan semua pelajar tidak ada yang tercicir untuk mendapat ilmu dan juga pendidikan. Dan kemudian ada satu sistem sekolah agama rakyat, yang mana sistem sekolah agama rakyat ini adalah salah satu persediaan untuk adik-adik pelajar-pelajar yang minat terhadap bidang agama untuk mereka meneruskan pengajian mereka dalam bidang agama di sekolah-sekolah agama yang berkualiti. Stop. Okey, baiklah, kita pergi kepada peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat pendidikan sekolah menengah. Seperti mana yang telah ada dalam laporan, peringkat sekolah menengah ini adalah kesinambungan kepada peringkat sekolah rendah. Sekolah menengah ataupun pada tahun 1988, kurikulum bersepadu sekolah menengah telah diperkenalkan serintis. Kemudian pada tahun 1989, KBSM ini telah dilaksanakan sepenuhnya di semua peringkat sekolah. Okey, kita pergi kepada sekolah menengah ini ada dua peringkat. Pertama, peringkat menengah rendah, dan yang kedua, peringkat menengah atas. Peringkat menengah rendah ni tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Peringkat menengah atas ni tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Peringkat menengah rendah, mereka ada peperiksaan yang perlu dilalui pada satu ketika, iaitu penilaian menengah rendah, yang mana mereka akan dinilai sama ada mereka akan pergi ke sekolah yang lebih baik ataupun kekal di sekolah yang sama. Kemudian pada tahun 2012 telah diperkenalkan PT3, yang mana PT3 ini adalah satu peperiksaan yang mana tidaklah seketat PMR. Ini adalah satu usaha kerajaan supaya pelajar-pelajar ataupun rakyat di Malaysia ini belajar ataupun dididik bukan berorientasikan peperiksaan, tetapi berorientasikan 3 benda yang saya cakap tadi: ilmu, kemahiran dan juga nilai. Ini yang perlu didapati oleh semua pelajar yang menuntut ilmu. Okay, kita pergi kepada peringkat menengah atas. Peringkat menengah atas dia ada sekolah harian, ada sekolah teknik, kemudian ada sekolah seni dan sukan, dan juga ada sekolah berasrama penuh, sekolah teknik dan vokasional, dan sekolah menengah kebangsaan agama. Ini antara contoh-contoh sekolah di peringkat menengah atas. Sekolah menengah harian seperti biasa dia di sekolah peringkat harian lah. Kalau di SBP ni, sekolah berasrama penuh, dia adalah pelajar-pelajar yang cemerlang yang telah dipilih. Kemudian sekolah seni dan sukan pun, sekolah seni dan sukan ini telah dipilih oleh oleh kerajaan untuk mereka berada dalam sekolah seni dan sukan. Stop. Okey, yang seterusnya, peringkat-peringkat seterusnya, yang keempat adalah pendidikan pada tahap pra-universiti. Pra-universiti ini adalah yang mana setelah mereka habis saja menghadapi sijil pelajaran Malaysia,
maka mereka akan pergi kepada STPM ataupun STAM ataupun di peringkat asasi ataupun matrikulasi. Sijil Tinggi Agama Malaysia seperti mana yang kita tahu adalah kelayakan bagi pelajar-pelajar yang mengambil jurus agama untuk melanjutkan pelajaran mereka di peringkat yang tinggi, mungkin di Mesir, Jordan, Arab Saudi dan sebagainya. Dan pada tahap tingkatan 6 bawah dan 6 atas, mereka akan menghadapi Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, yang mana sekarang ini telah berubah sistemnya kepada pra-universiti sekolah, yang mana mereka boleh belajar selama setahun setengah, kemudian mereka boleh melanjutkan pelajaran mereka di peringkat kajian tinggi. Bagi pelajar-pelajar yang telah berjaya cemerlang dalam peperiksaan SPM, peperiksaan SPM, mereka boleh melanjutkan pelajaran mereka di peringkat asasi dan juga matrikulasi. Asasi dan matrikulasi ini dia mempunyai program setahun dan juga 2 tahun. Kebanyakan program-program matrikulasi ini adalah program-program sains dan juga perakaunan, dan asasi pun begitu juga, tetapi ada beberapa bidang sains kemanusiaan yang mana mereka boleh memohon pendidikan program di peringkat asasi yang telah ditawarkan di beberapa universiti, sebagai contoh Universiti Malaya, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa. Itu antara program-program ataupun universiti-universiti yang telah menawarkan program asasi pada pelajar yang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia. Kemudian yang kelima, peringkat pendidikan yang kelima adalah institusi pengajian tinggi. Institusi pengajian tinggi ini adalah institusi yang mana bila mana mereka ini dapat melanjutkan pelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat IPTA, Politeknik atau Kolej Komuniti, dan juga IPTS. IPTA seperti mana yang kita tahu, jika mereka mendapat result yang layak bagi mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka di peringkat yang tertinggi, maka mereka akan dapat masuki beberapa IPTA di Malaysia, yang sebagai contoh USI, UIA, UM dan sebagainya lah. Dan di peringkat IPTS pula, mereka boleh memilih IPTS yang mereka hendak, tetapi dengan bayaran yang tinggi. Manakala di peringkat diploma pula ataupun peringkat politeknik, mereka boleh menyambung pelajaran mereka daripada SPM kepada peringkat diploma. Jadi pada peringkat diploma ini mereka boleh menjadi ataupun mengasah kemahiran mereka untuk mereka menyumbangkan sesuatu apabila mereka bekerja nanti. Dan antara yang telah dikeluarkan oleh kerajaan baru-baru ini adalah sebanyak 40% rakyat Malaysia yang mempunyai pendidikan tinggi pada tahun 2020. Ini antara hasrat kerajaan supaya rakyat Malaysia ini adalah rakyat yang mempunyai intelektual ataupun berpendidikan tinggi menjelang 2020. Baiklah, saya rasa secara kesimpulannya, peringkat pendidikan Malaysia ini adalah satu peringkat yang mana menceritakan beberapa tahap perkembangan di setiap peringkat pendidikan, supaya rakyat Malaysia ini mempunyai pendidikan yang sesuai dengan jangka masa umur masing-masing. Dan yang paling penting sekali, pendidikan sangatlah penting untuk setiap manusia, kerana ialah ia akan mengukur ataupun membawa seseorang rakyat itu untuk menyumbangkan kembali sesuatu kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 1, 2, 3, 4